Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat lagi bersua pada hari ini. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda dan kepada para sahabat baginda. Terima kasih kepada para penonton dan sahabat-sahabat KKR yang sedia dan setia berada dalam kuliah-kuliah. Kita berharap Allah memberikan kita ganjaran hidayah dengan kita punya semangat ni pun Allah yang bagi sebenarnya. Jadi mudah-mudahan ini merupakan salah satu petanda kebaikan. Dan salah satu caranya kita nak hidup supaya kita dapat masuk ke dalam syurga Allah, insya-Allah, ya. Jadi berdasarkan kes masa yang berlaku, hari ini kita nak bawa tajuk jangan marah. Ya, kerana kita mendengar berita-berita yang yang sememangnya menyedihkan, bagaimana amarah dan pergaduhan boleh membawa kepada kebinasaan yang amat sangat, ya. Saya tak mau sebutlah kes apa, tapi masing-masing rasanya boleh maklumlah, ya. Bila kita berada dalam keadaan marah, manusia akan hilang kawalan. Dan sebenarnya amarah ini datang juga berpuncanya juga daripada bisikan syaitan. Ya, syaitan dia tak boleh bertukar menjadi dalam bentuk fizikal, tiba-tiba bunuh-bunuh orang ke, tiba-tiba cederakan orang, tiba-tiba hina orang, tidak. Tetapi syaitan menunggang manusia melalui nafsu dan amarahnya, supaya manusia itu melakukan perkara-perkara keji dan terkutuk seperti mana yang syaitan inginkan. Jadi sebab itu kita jangan bagi syaitan menang. Dan kerana itu Nabi SAW sampaikan pesan kepada kita tentang marah. Jadi jangan banggalah kalau siapa ada keturunan, katanya keturunan panah baran. Ya, keturunan cepat marah, jangan menyalah keturunan lah. Mungkin ada kecenderungan sifat tu, tapi kita kena ubah. Putuskan rangkaiannya, ya. Ayat COVID kan. Jadi kita tengok hadis Nabi tentang marah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita jadi orang yang cool kan. Orang yang tenang. Yang tak bagus cepat marah lambat sejuk. Ya, ada orang dia cepat marah cepat sejuk. Itu pun tak bagus sangatlah, dia cepat melenting. Ada yang paling bagus dia lambat marah dan cepat sejuk. Ya, dia lambat nak marah tu, tapi bila dia marah pun dia mampu redakan dengan cepat ni. Apakah panduan Nabawi tentang marah? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Hadis yang masyhur, ramai saya rasa sahabat depan saya ramai ni pernah dengar la taghdab, jangan marah. Ya, daripada Abu Hurairah, seorang lelaki telah berkata kepada Nabi, berilah wasiat kepada aku, ausini. Nasihat, bagi nasihat satu. Macam itulah kan. Maka Nabi kata, janganlah engkau marah. Lelaki tu tanya lagi. Ya, beberapa kali dia tanya, nasihatkan aku, beri wasiat kepada aku. Dan Nabi tetap dengan jawapan baginda, janganlah engkau marah. Ini menunjukkan betapa Nabi tekankan sangat sifat itu tidak mudah marah tersebut, ya. Dan kalau kita tengok lagi, pada hadis ini Nabi menerangkan kepada seorang lelaki jawapan yang ringkas tetapi tepat dan tegas, ya, mengenai permintaannya supaya diberikan satu wasiat ataupun pengajaran. Dan lelaki tersebut dia ulang beberapa kali pertanyaan, berikan aku nasihat. Maka Nabi tetap menyebut jangan marah, dan kalau ikut satu riwayat yang lain diterangkan ada seorang lelaki datang jumpa Nabi lalu kata, ajarkanlah kepada aku ya Rasulullah akan suatu perkara dan jangan banyak-banyakkan pengajaran tersebut supaya aku dapat ingat. Ada satu riwayat lain kata lelaki tu datang jumpa Nabi nak tahu satu je, tak payah banyak-banyak sebab aku senang nak ingat. Kita kan sesahabat, kalau logiknya, kalau kita orang jumpa kita, orang tanya, kita mesti akan jawab. Kalau dia kata nak satu je yang paling penting, kita akan jawab benda yang paling penting kan. Maka Nabi mungkin juga sesuai dengan orang yang bertanya dan sesuai dengan keadaan di mana memang marah yang perlu dijauhi, maka Nabi sebut
Janganlah engkau marah. Kemudian lelaki tersebut ulang permintaan dia nasihat tu, maka Nabi sambung juga bagi jawapan jangan marah juga ya. Maka ini menunjukkan betapa jawapan Nabi ini pertama dia sangat ringkas, kedua dia tepat dan memberi peringatan terus kepada kita bahawa sifat amarah ini sangat perlu dijauhi. Maksud yang Nabi sebut janganlah marah, yang dikatakan kepada lelaki itu ialah jangan menuruti nafsu kemarahan. Maksudnya bukan tak boleh marah langsung, tetapi jangan menurut nafsu amarah yang meluap-luap, dan bukan maksudnya melenyapkan sama sekali nafsu itu, tetapi mengawal dan menjaganya. Bukanlah orang hina kau senyum. Ya. Kalau suami isteri derhaka pun dia tak kisah ya, isteri bergaul dengan lelaki lain tak apa, aku kena cool. Itu dayus namanya ya. Jadi marah ini bukan tidak boleh, bukan tidak ada perasaan, bukanlah nak jadi malaikat, tidak. Tetapi bagaimana kita menghilangkan atau mengawal kemarahan tersebut supaya tidak kita punya perbuatan terbawa oleh nafsu. Inilah maksudnya jangan marah. Kerana Nabi juga pernah marahkan orang yang tidak turun berjemaah. Nabi juga pernah marah kepada golongan munafik. Jadi marah ini bukanlah marah yang tak boleh langsung, tetapi mengawal kemarahan agar diletakkan pada tempat yang betul. Dan tindakannya tindakan yang betul, tidak terbabas ya. Dan bukan kata melenyapkan marah itu, kerana marah itu salah satu daripada tabiat manusia yang tak mungkin dapat dihapuskan, dan Islam ini agama yang meraihkan dan mengakui fitrah manusia. That's why kalau jadi ustaz-ustazah sekalipun tetaplah boleh berkahwin. Ya? Ada ajaran kalau nak jadi the man of God, tak boleh kahwin. Ya? Kena abdikan diri pada Allah. Tetapi Islam tidak. Nak berkahwin, nak menuruti nafsu, tetapi mesti dikawal ya dengan agama. Dan Rasulullah bermaksud larangannya kepada perkara menimbulkan kemarahan itu, dan baginda bersabda pada hadis yang lain, jauhilah kemarahan kerana ia adalah bara api yang menyala-nyala dalam hati anak Adam. Jauhilah kemarahan kerana ia adalah bara api yang menyala dalam hati anak Adam. Tengok orang marah macam mana, kembang kempis hidung dia. Ya, jadi muka berkerut, ya, mata merah, urat lehernya kelihatan timbul ataupun tegang. Maka sebab itu Nabi berpesan juga, kalau salah seorang daripada kamu marah, hendaklah dia duduk. Dan jika marah lagi, hendaklah dia berbaring. Ya, maksudnya dia semakin dekat dengan, kalau kita panggil pusat graviti, merendahkan badannya. Itu antara formulanya. Dan pernah juga Nabi menerangkan kemarahan itu daripada syaitan. Dan sesungguhnya syaitan itu dijadikan daripada api. Dan api hanya dapat dipadam dengan air. Maka apabila marah oleh seseorang kamu, maka hendaklah ia berwuduk. Ini juga boleh kita amalkan. Bila marah, cepat-cepat ambil fire extinguisher. Bukan ambil wuduk. Kerana marah ini bukan api daripada nyata tu, bukan physically, tetapi dalaman tu. Api menyala-nyala daripada hasutan syaitan ya, maka wuduklah. Dan wuduk ini juga dapat memberikan satu kelegaan segera kepada marah yang meluap-luap. Ibarat kalau ibu kan, dia marah anak dia spontan dicubit, lepas tu menyesal. Terpukul orang. Saya rasa kalau ada beradik bergaduh pun ramai je waktu kecil-kecil baling apa semua kan. Yang baling botol kicap. Itu ada atas meja ya. Baling Lego kan. Saya waktu kecil pernah adik baby tu baling saya. Bedak yang besar tu baling atas kepala meraung ya. Budak-budak kan. Dia tengah marah tu meluat-luat. Tapi kalau kita tahan sekejap. Sabar. Lepas tu reda. Jadi sebab itu bahaya tindakan yang tidak ada pause tadi tu. Tidak ada kawalan. Tak fikir dulu. Jadi bila kita ambil wuduk dulu ni, dia bagi masa. Lega sikit. Kemudian, apa yang Nabi pesan? Tadi kedudukan kalau masih belum hilang, kalau kamu sedang berdiri, maka hendaklah ia duduk. Supaya hilang kemarahannya. Kalau masih belum juga hilang, hendaklah ia berbaring.
Dan tengok panduan daripada Nabi Isa pula, berkata Nabi Isa alaihi salam kepada Nabi Yahya bin Zakaria alaihimussalatu wassalam, saya akan mengajar engkau suatu ilmu yang berguna, iaitu janganlah engkau marah. Ini juga perkataan Nabi Isa kepada Nabi Yahya. Apa benda berguna? Janganlah engkau marah. Bagaimana caranya supaya saya jangan marah? Tanya Nabi Yahya. Maka Nabi Isa kata, apabila ada orang yang mengatakan tentang kesalahan engkau, maka hendaklah kau katakan itu sememangnya dosa yang saya tetap ingat dan kerananya saya minta keampunan kepada Allah. Maksudnya kalau kita berasa marah jika ada orang menegur kita dan benda tu betul, kita kena mengakui kesilapan kita dan kita minta ampun daripada Allah. Jangan kita marah bila orang menegur kesilapan yang betul. Dan kalau orang mengatakan sesuatu yang tidak ada pada engkau, orang tuduh benda kita tak buat, orang fitnah kita, maka bersyukurlah kepada Allah kerana dia telah membuat kebaikan kepada engkau dengan menghina engkau. Ini pesan Nabi Isa kepada Nabi Zakaria. Jadi perkara ini merupakan perkara yang perlu kita perhalusi. Maksudnya marah ataupun tidak sebenarnya pilihan kita. Orang boleh kita kata pull the trigger. Nak trigger kemarahan kita. Tetapi kitalah yang pilih nak terkesan ataupun tidak. Jadi sebab itu orang yang cool, orang yang orang kata telinga tak nipis. Apa? Kalau yang cepat panas telinga tu kan ya. Telinga dia tebal ke apa kan. Tak apa. Cuma jangan jadi orang yang ego. Bila menerima teguran dia tak boleh terima. Dia buat dono je. Betul pun dia tak kisah. Yang dia tak betul pun dia tak kisah. Tapi kalau yang betul, kita kena akui dan minta ampun daripada Allah. Itu kata Nabi Isa alaihi salam ya. Dan Amr bin Al-As pula berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara supaya saya tidak dimurkai Allah? Apa cara supaya Allah tak murka kepada dia? Maka kata Rasulullah, janganlah engkau marah. Banyak sebenarnya jawapan Nabi kepada sahabat tentang jangan engkau marah. Jadi marah ini boleh menjadi salah satu jalan kemurkaan Allah kepada kita. Ya? Maka setengah hukama berkata, lebih baik sesebuah kapal dipermainkan gelombang hingga kehilangan pedomannya daripada seorang pemarah. Sebab kalaupun kapal itu telah rosak, orang yang melihatnya masih sayang dan pilu hatinya. Tetapi orang marah bertambah ditolong, bertambah berang, bertambah dicegah, bertambah garang hingga orang jemu memandangnya. Jadi orang marah ni dianggap sebagai orang yang sangat dibenci dan dipandang rendah oleh orang lain. Ya? Perengus, kalau orang Melayu dipanggil sifat perengus. Cepat marah, ya, cepat irritated, sikit-sikit nak marah, siapa yang mampu bertahan dengan dia? Dalam perkahwinan juga, banyak perceraian berlaku antaranya kerana sifat panas barat. Bukan lelaki saja, perempuan pun ada sifat panas barat. Ada banyak domestic violence yang berlaku, isteri yang pukul suami. Cuma kurang didendangkan, kurang diceritakan. Satu, sebab lelaki itu malu. Dan yang kedua, kerana lelaki itu sifat dia tak bercerita sangat. Ya, jadi kalau perempuan dia cerita kat Facebook lah, kat IUM confession lah, dekat page kisah rumah tangga lah kan. Jadi kalau orang lelaki ni nak jaga aib dia, dan banyak juga kes domestic violence dah teruk baru lapor di pejabat di balai polis. Jadi lelaki dan perempuan sama-sama ada sifat baran ya. Maka adakah kita nak biar saja? Oh dulu saya ni family memang macam ni, atuk panas baran. Ya memang jenis maki-maki. Daripada kecil kena rotan semua. Tak boleh dijadikan satu adat yang nak diteruskan. So kita pilih, are we there to break the chain ya? Kita nak putuskan tak rangkaian tu, dapat pahala banyak. Tapi kalau kita teruskan mengajar anak benda yang sama, asal buat salah kena tengking, kena pukul, kena libas, dulu dia okey tidak. Dia memberikan kesan mental, cuma tak perasan lah. Memang grow up to be a good man, a good woman, tapi lukanya tu ada tu dia buat pada anak dia balik. Apa sahaja kezaliman bukan cara Islam. Jadi kalau kata dulu, contoh, dia kata ayahnya warak ustaz, tapi tetap pukul anak. Benda tu tetap tak betul. So takkan nak teruskan? Tak boleh teruskan. Dan berapa banyak denda ibu kepada anak ni adalah disebabkan amarah dan bukan ikhlas kerana mendidik.
Sebab itu antara tips parenting yang saya pernah baca, marah anak ketika kita bukan sedang marah. Nak tegur anak tu ketika kita bukan sedang, kita tak ada rasa marah pun. Tapi jadi kita akan tegur baik-baik. Tapi kalau tegur anak ketika kita sendiri sedang diamuk amarah, waktu tu kita tend to menzalimi anak tersebut. Ya? Memberikan denda lebih daripada sepatutnya. Menengking, mengherdik tidak ada dalam Islam. Berkata dalam keadaan yang kuat ada. Tegas ada. Tapi kata-kata buruk tidak ada. Sebab tu Nabi pesan kepada kita, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, kata yang baik ataupun diam saja. Nak suara tegas boleh, nak suara bukan kasar, nak suara kuat boleh. Intonasi suara boleh main, tapi tidak ada hamburan kata kesat, tidak ada. Jadi tak boleh kata, oh dulu saya okey je. Tidak, kalau dah Islam kata tak boleh, zalimi, tak boleh lah. Ya, mungkin kita kata kita jadi orang kerana faktor-faktor lain. Ya, jadi jangan diteruskan nilai-nilai kemarahan yang ada. Kalau di Western community, dia ada banyak kelas anger management. Pengurusan amarah, pengurusan amarah. Jadi kita kalau ada problem rasa cepat marah, pergilah kaunselor ke apa, rujuk. Benda tu bukan benda yang memalukan, ya. Boleh diubah insya-Allah, ya. Baik, dan Imam Ghazali pula kata, kemarahan manusia bermacam-macam. Setengahnya lekas marah, lekas tenang dan lekas hilang. Setengahnya lambat marah, lambat pula dia reda. Ya. Kadang kita kata orang tu kalau suami saya marah saya takut sebab dia lambat marah, tapi bila marah tu lama. Contoh ya. Biasa orang lelaki macam tu sifat dia. Kalau perempuan pula dia cepat marah, lepas tu dia lupa. Yang paling kita tak nak ialah lambat marah dan lambatlah hilang marahnya. Dalam cepat marah, lambat hilang. Dalam cepat marah, sekali marah, lambat pula hilang. Dia akan menjadi kebencian orang. Dan setengahnya, yang akhir inilah yang terpuji, iaitu lambat marah dan lekas hilang. Dan kita tengok ya, bahawa Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan marah. Kemarahan itu melenyapkan sama sekali kebenaran dan ini punca bagi keburukan. Dan orang marah sebenarnya orang yang lemah. Orang yang cepat marah ini orang yang lemah. Kita kena ingat. Nak uji potensi dirilah, kekuatan dirilah. Tapi cepat melenting. Cuba uji bab marah dulu. Maka orang yang cepat marah ialah orang yang lemah. Kenapa? Sebenarnya dia lemah menguasai diri dia. Dia lemah menghadapi suatu dengan kelakuan yang tenang. Sekalipun dia orang yang gagah dan ditakuti. Tak mesti otot timbul-timbul, bonjol-bonjol, ada bicep bagai. Tapi kalau cepat marah, dia lemah kerana biarkan dirinya ditunggang oleh hawa nafsu. Yang kedua, hendaklah engkau marah pula. Ada tak kategori hendaklah engkau marah? Dalam hadis ini, Nabi tidak mengatakan hendaklah engkau marah kerana kemarahan itu tak payah disuruh. Betul tak? Ada tak orang kena suruh marah? Tak ada. Siapa yang otak dia berfungsi normal, insya-Allah kalau perlu marah, dia akan marah. Memang setiap orang ada nafsu amarah dan mengingatkan hal ini Rasulullah ya. Dalam falsafah pelajaran akhlak yang bertalian dengan hadis ini, tidak payah disebut lagi perkataan hendaklah engkau marah. Dan kalau menurut Islam, seseorang itu hendaklah jangan marah dan kalau marah sekalipun hendaklah kena pada tempatnya. Kerana tidak ada kebaikan kalau kita terus-menerus tidak marah atau marah sepanjang masa. Bila masa kita sepatutnya marah? Ketika agama kita dipermainkan. Dan marah pula bukan dengan kita pula kata mak engkau hijau. Ya, kita pula menghina, mengherdik sampai kita bercakap benda keji. Itu bukan cara kita marah, tapi mengambil tindakan yang adil. Rasulullah kata jangan marah ini kepada Abu Darda dalam hadis yang ke-16 ini kerana juga dia pernah marah. Tetapi bagaimana kemarahannya? Tentulah tidak menurut hati atau perasaan atau kerana membalas dendam. Tetapi kemarahan Rasulullah itu kerana kebenaran. Dan kerana kebenaranlah baginda melahirkan kemarahannya tetapi dengan cara yang baik. Maka ada doa as'aluka kalimatul haq fil ghadabi war ridha. Aku
Pohonkan kepada engkau, ya Allah, kalimah kebenaran pada masa marah dan pada masa suka. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As'aluka kalimatal haq fil ghadabi war ridha. Maksud dia, aku pohon kepadamu, ya Allah, kalimah kebenaran pada masa marah dan pada masa suka. Maksudnya Nabi tak cakap kecuali yang benar pada waktu marah atau waktu tidak marah. Maksudnya Nabi sentiasa terkawal tau dia punya perangai. Orang kata, kalau tengah gembira jangan berjanji. Ya, kadang kita tengah happy pun tersalah cakap juga. Bukan tengah marah je, tengah happy pun salah cakap. Oh, hari ni mama dapat bonus. Okey, nak beli apa? Beli. Kan? Anak cakap, Ma nak beli Lego limited edition, boleh tak? Lepas tu menyesal pula. Dek, beli kat yang Shopee je lah ni. Jadi jangan berjanji ketika gembira. Ditakuti hilang apa pertimbangan. Okey, boleh. Apa saja boleh. Tapi kalau kita boleh mengawalnya, tak kisahlah. Boleh lah. Cuma nak kata kat sini, Nabi dia sangat, macam mana? Peribadi Nabi tu sangat teguh. Kita ni mudah goyang. Ya? Waktu kita doa, ya Allah ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atika bil iman. Especially perempuan Pagi nak makan sini, tengah hari nak tak tahu makan kat mana pula. Ya, flip-flop hati je kan. Jadi kita doa pada Allah semoga diberi keteguhan hati terutama dalam iman. Maka Nabi bila baginda dalam keadaan marah, baginda tidak marah pada tempat yang salah. Dan bila baginda suka juga, baginda tidak mengeluarkan perkataan yang melampau. Kemudian pernah pada satu hari, pernah seorang mengadu kepadanya, iaitu kepada baginda, hal seorang imam yang memanjangkan solatnya bersama jemaahnya. Ada imam ni dia panjangkan solat. Sehingga yang ada setengahnya ada yang tak mau mengikuti imam itu lagi. Ada sahabat mengadu pada Nabi, ada imam dia solat baca terlalu panjang. Kalau kita terlalu panjang tu mungkin muka surat pertama surah Al-Baqarah kan. Itu dah panjang dah kot. Ini mungkin lagi panjang ya. Maka mendengarkan itu Rasulullah pun nampak kelihatan kemarahannya dan terus memberi pengajaran serta menyuruh imam itu supaya meringankan saja sembahyangnya itu. Jangan terlampau memberatkan para makmum dengan memanjangkannya. Begitu pula waktu dilihatnya ya, ada kanak-kanak dalam masjid ya. Di bahagian kiblatnya baginda tidak diam membisu. Jadi kita lihat ada kahak bukan kadang-kadang ada kahak dalam masjid. Baginda tidak diam membisu tapi baginda lahirkan tanda kemarahan dan baginda kata, sesungguhnya apabila salah seorang kamu berada dalam solat, maka ketahuilah bahawa Allah di hadapan dan kerananya maka janganlah ia membuang kahaknya di hadapan waktu dalam solat. Jadi baginda marah dan tegur pada waktu yang betul dan yang kena dengan agama. Pertama, ketika baginda melihat ada kahak di tempat solat tu. Tak boleh lah ya. Yang kedua, ketika ada orang yang memanjangkan solat sebagai imam sehingga ramai para makmum yang tak mau ikut imam lagi dah. Jadi kesannya itu memberi kesan yang besar kepada orang. Rasa tak seronok pergi solat. Alamak imam ni ke. Malas lah nak pergi solat berjemaah ya. Ketul-ketul lutut nak berdiri. Jadi Nabi memberi pengajaran lah. Maksudnya bukan tak boleh marah, bukan nak cool tak bertempat. Tetapi bila Nabi marah, Nabi memberitahu apa yang tak betul dan Nabi suruh perbaiki benda tersebut. Jadi kita kalau marah apa dia? Kadang-kadang ada yang mencarut saja. Tak ada dah bagi tahu salah ke apa yang salah tak tahulah. Mencarut. Itu apa? Memuaskan nafsu semata-mata. Ya, segala binatang dalam hutan keluar mulutnya. Setiap tu dapatlah dosa. Jadi jaga-jaga sampai berbunuhan pun boleh dalam keadaan yang marah. Itulah kisah Habil dan Qabil. Jadi beratnya kesan marah ini sebab tu Nabi pesan, janganlah engkau marah. Kemudian ada pula riwayat menerangkan bahawa ada serombongan orang yang musafir bersama Nabi. Dalam rombongan itu terdapat seorang perempuan Ansar yang menaiki unta. Malangnya unta dia itu amatlah tidak menyenangkan hatinya kerana unta itu malas. Dia malas nak berjalan. Lalu dia terus marah dan melaknatkannya. Dia cakap benda-benda tak elok lah pada unta dia tu kan.
pada unta dia, pada keadaan dia marah. Sedang Rasulullah mendengar perkataannya itu, maka Nabi menyuruh diambil barang kepunyaannya dan dibiarkanlah dia di situ. Jadi bila ada perempuan yang marah, yang hina unta dia semua kan, yang mencela sebab dia geram unta dia lambat sangat, maka Nabi kata suruh sampai dia ambil barang-barang dia, tinggalkan je dia kat situ. Ini Nabi tidak ingin ya orang bercakap benda-benda yang kasar, benda-benda yang tidak elok, dan Nabi menyuruh tinggalkan perempuan itu ya. Dan kata Syekh Abdul Qadir Mandili ya, kalau kita ni agama dihina pula, kita wajib ada rasa marah. Contoh bila orang buat karikatur, menghina Nabi ke, ada orang hina agama kita ke, kita kena ada rasa marah, tak boleh cool sangat. Tiba-tiba tak apalah, moga dapat hidayah. Betul, tapi kena ada rasa marah. Tapi bukan marah sampai nak bakar kereta dia, tidak. Ingat, marah tu kena ada, tapi cara marah bagaimana? Perasaan tak senang agama dihina, kena ada. Jangan cool tak bertempat pula. Tak apalah, buat macam mana? Agama Islam tetap Allah jaga. Cool tak bertempat ya. Sampai jadi seolah-olah orang yang tidak peduli akan Islam. Jadi bila ada hina Islam, betul kita kena ada rasa marah, tetapi tak perlu kita buat tindakan yang zalim pula. Kita pula pergi page dia kata sumpah seranah, dia tak boleh. Ya, sebab tu Nabi kata Nabi ni bercakap benda yang betul dalam keadaan baginda suka ataupun tidak. Maksudnya kata-kata yang keluar daripada mulut kita walaupun dalam keadaan yang kita kalau tengok layaklah untuk marah, tapi jangan keluar kata yang tak elok. Itu yang berlaku kepada Aisyah. Bila ada sekumpulan orang Yahudi datang kepada Nabi, sumpah Nabi, dia kata, kematianlah ke atas kamu wahai Abul Qasim. Dia kata kat Nabi macam kalau orang Melayu ibaratnya pergi matilah. Macam tu. Nabi kata pada mereka, wa'alaikum sahaja. Dan ke atas kamu, Nabi tak sebut perkataan yang keji tu. Aisyah pula kata, kematian dan kehinaanlah ke atas kamu ya. Aisyah balas balik. Maka Nabi ingatkan Aisyah. Supaya tidak berkata perkara keji kerana Allah tidak suka orang bercakap dengan perkataan keji. Aisyah pun argue lah. Dia kata, Rasulullah, mereka tu hina kau. Mereka cakap mati ke atas kau. Maka Nabi kata, aku kan dah balas. Aku jawab dan ke atas kamu juga. Itu aja. Nabi tak sebutlah perkataan tu. Kalau kita, orang cakap satu binatang, kita balas 10 binatang. Ya, segala binatang keluar kan. Jadi puas rasa. Dia buat dulu. Setiap kata-kata tu dicatat oleh malaikat. Jadi jaga-jaga Nabi pun menghalang Aisyah daripada membalas dengan orang kata apa mengotorkan lidahnya. Dalam cerita Mak Kilau aku tidak ingin mengotorkan lidahku. Apa tahayat dia kan, tak nak kotorkan lidah kita dengan mencela dan mencerca orang lain. Jadi macam tu pengajaran dia. Jadi saya harap muslimat-muslimat dalam ni janganlah mencarut. Ya, kalau generasi nowadays kan F-words F-words tu dah macam ibarat jadi lauk-lauk orang kata ulam-ulam dalam percakapan dah. Sikit-sikit bot, sikit-sikit bab. Jadi janganlah tahan. Rasa puas hati agaknya bila mencarut Tapi semua tu tak sedar memberi kesan kepada peribadi kita. Jadi jangan jadi orang yang mudah mencarut. Kalau kadang-kadang anak balik sekolah kan, dia belajar pada sekolah contohlah salahkan sekolah pula. Dia belajar pada kawan-kawan ke, janganlah kita cili mulut dia terus. Ada orang kata cili nak bagi ingat. Jangan marah terus. Kita pun sabarlah mendidik. Kadang dia balik cakap perkataan-perkataan yang tak pernah cakap kat rumah, kita kena baiki balik. Benda ni tak elok cakap. Benda ni tak bagus. Kalau rasa nak marah, cuba ganti perkataan lain. Kalau orang dulu, budak bertuah ni. Kan? Dia nak juga sebut tu. Nak juga membebel. Budak bertuah ni. Ataupun Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim nada marah. Okeylah, tak adalah dia mencarut kan. Jadi kita gantikan. Boleh tak kalau kita wujudkan suasana dalam rumah kita bebas carutan. Kalau banyak tengok movie English kan, kadang-kadang ada yang terikut. Especially movie thriller. Cerita-cerita yang banyak mencarut kan, guna F-words. Jadi sebab itu kurangkan ataupun kalau boleh tak tengok lah. Sebab akan jadi terikut-ikut.
Contohnya perkataan macam motherfucker. Yang saya sebut ni ialah perkataan yang ramai orang remaja guna sekarang. F-words, a bitch. Bukan beach, pantai. Bukan beach, pantai. Itu kan beach. So, Allah benda tu jadi macam biasa tau. As. Ya, jadi benda-benda ni sebenarnya walaupun kita kata alah sebut je tak maksudkan jangan dibiasakan. Sebab kita tahu hakikatnya perkataan itulah perkataan carutan dan tidak elok. Disebutkan saja-saja. Jadi sebab itulah sahabat, benda-benda ni bila makin lama dibiasakan dia akan rasa tidak bersalah lagi. Maka jaga-jagalah ya. Dan tak boleh juga kita kata saya memang jenis keturunan mulut lepah. Jenis cakap kasar. Dia sebab itu sifat sopan Nabi pesan kepada Sayyidatina Aisyah ya. Sifat remah lembut. Kalau dia berada pada sesuatu ataupun pada diri seseorang, sifat ini akan menghiasinya. Tapi sifat lemah lembut, kalau dia hilang pada diri seseorang, maka rosaklah orang itu. Sifat lemah lembut ni perlu dipupuk. Termasuklah dalam perkataan ya. Jadi biasakan, jangan malu. Nampak benda elok segan nak cakap Masya Allah sebab takut orang kata belagak ustazah. Oi alimnya dia punya bunyi kan. Masya Allah bijaknya anak mamak. Sebut je lah. Kalau orang bapak bijak kalau saya orang faham kan. Jadi nak menegaskan betapa bijak tu kan. Masya Allah cantiknya langit. Dengar guruh subhanallah. Risaulah rasa. Jadi kenapa tak biasakan? Alhamdulillah sebut je kuat-kuat. Alhamdulillah sedap makanan hari ni. So kita biasakan ya. So, kita nak menekankan betapa-betapa tu. Jangan cakap bapak lu sedap gila lah. Ya, jadi kita ubah sikit supaya sambil bercakap kita dapat pahala. Tengok cermin Masya Allah cantiknya aku hari ni. Ya. Jadi kalau anak-anak bercerita Masya Allah bagusnya adik. Kadang kita macam malu-malu lah nak sebut. Macam sesazah je kan. Sebut je lah. Anak pun akan terbiasa. Anak saya pun pernah tegur saya. Dia cakap something, saya cakap best gila. Dia kata mama cakap gila tadi. Hada dengar. Oh ya. Jadi bila kita menasihati, anak tu akan menasihati kita juga. Sebab budak lagi cepat praktis ya. Jadi jangan malu nak menzahirkan dengan puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Lihat benda luar biasa. Subhanallah it goes. Lihat benda cantik, benda indah. Masya Allah. Bersyukur. Alhamdulillah. Ya, tengok benda yang tidak baik. Na'udzubillahi bidzat. Ya, tersilap. Astaghfirullahalazim. Silap lah pula. Masuk garam, nak masuk gula. Jadi, alamak. Alamak lah apalah kan. Apa kata setiap perkataan kita itu kita kata mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Bukan nak pura-pura. Bukan nak ajak-ajak acah-acah. Jangan malu untuk buat benda yang betul. Baik, kita sambung ya. Rasulullah juga mengutamakan larangan mengenai sifat marah ini. Padahal selain daripada sifat marah, ada lagi macam-macam sifat keji yang lain. Tetapi Rasulullah tekankan tentang sifat marah. Kerana bila tidak ada sifat marah ini, bererti ada banyak sifat ataupun kebaikan-kebaikan budi bagi diri seseorang. Sebagaimana diterangkan dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Muhammad. Ya. Bagaimana ada seorang yang datang kepada Rasulullah daripada pihak hadapan lalu berkata, "Hai Rasulullah, apakah amal yang utama?" Nabi kata, elokkan perangai. Itu amal yang utama. Baiki akhlakmu. Kau nak sembang solat sunat, kau nak sembang solat malam, macam mana akhlakmu? Tengok itu amal utama dulu. Kemudian ada yang datang daripada pihak kanan. Lalu tanya Nabi, wahai Rasulullah, apakah amal yang utama? Nabi kata, elokkan perangai. Kemudian ada datang daripada belah kiri. Kemudian kata, wahai Rasulullah, amal apa yang utama? Nabi kata, elokkan perangai. Dan ada yang datang daripada belakang. Nabi kata, dia kata pada Nabi, apakah amalan yang lebih utama? Nabi kata apa dia? Ma laka la tafqah husnul khuluq huwa an la taghdab in istata'ta. Maksud dia, kenapa engkau tak faham-faham? Ya. Nabi tanya, tak faham ke? Ma laka la tafqah. Elok perangai itu ialah engkau
tak usahlah marah jika engkau berupaya. Ya, maka bila ramai datang pada Nabi yang ditanya, Nabi bagi jawapan sama. Seorang datang lagi, Nabi bagi jawapan sama juga. Datang lagi, sama lagi. Maka yang keempat Nabi kata, kenapa tidak faham? Ya, tak usahlah elokkanlah perangai dan tak usahlah marah semampumu. Maksudnya, sahabat-sahabat, akhlak ini sebenarnya antara salah satu amalan yang paling berat timbangannya. Akhlak yang mulia. Jadi sebelum kita nak mengecek bacaan solat kita tu okey ke tidak, cek sekali akhlak kita mana lagi yang nak baiki. Oh, aku cepat buruk sangka, okey kena baiki. Oh, aku perasan aku ni hasad dengki sikit. Kalau tengok orang suka, aku tak boleh, tak sedap hati. Bila tengok orang sedih, aku boleh tumpah sedih. Bila orang suka, aku tak boleh. Okey, baiki. Oh, aku ni mudah lara, mudah lalai. Kalau buka internet tu berjam-jam. Oi, kata orang lama sangat buka internet ni. Kalau buka handphone tu, tengok IG, tengok FB, berjam-jam scrolling. Ya. Ni sifat mazmumah boleh bawa kepada benda sia-sia. Aku nak baiki. Jadi sebab itu, hasibu anfusakum. Hisablah diri kamu, baiki diri kamu, koreksi diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah pada hari akhirat nanti. Jadi masing-masing muhasabah. Mana sifat kita yang kita nak baiki? Ya, cepat marah ke, suka tangguh kerja ke. Sifat suka bertangguh ni pun Nabi ada bagi peringatan. Ya. Bila kamu berada pada malam hari, jangan tunggu hingga pagi hari. Kalau ada pada pagi hari, jangan tunggu sampai ke petang hari. Ya. Maksudnya segerakan amal yang kamu boleh buat. Jadi apa yang aku suka ni, berburuk sangka, suka bersangka-sangka dekat orang, suka mengata pasal orang lain, suka gosip pasal artis-artis, anything, sifat mazmumah, baikilah. Kita mudah nampak sifat buruk orang. Oh, dia ni cepat ni lah. Ni cepat marah lah dia ni. Cakap sikit nak melenting. Ya? Diri kita macam mana? Baikilah sifat kita insyaAllah. Maka kesimpulannya, ketiadaan marah itu punca kepada eloknya perangai dan kelakuan hidup seseorang. Manakala seseorang yang pemarah itu ialah orang yang memburukkan perangainya dan tidaklah mungkin diadakan sebarang kira bicara ataupun perundingan dengan orang yang cepat marah itu. Dan pernah diceritakan orang, ada seorang khadam yang membawa hidangan makanan kepada tuannya. Ada seorang pembantu bawa hidangan kepada tuannya. Kemudian dengan tidak disangka-sangka jatuh ke atas hamparan yang telah disediakan bersama dengan hidangan itu. Maka marahlah tuannya dan dia kata kepada pembantu dia, cubalah ingat firman Allah. Maka tuan dia kata, apakah firman yang kau suruh ingat itu? Jawab pembantu dia, Allah berfirman, wal kaziminal ghaiz, dan orang-orang yang mencegah kemarahannya. Maksud dia tu. Maka bila tuan dia dengar itu, dia kata, aku cegah kemarahan aku. Kemudian dia kata sambungannya, wal'afina 'anin nas. Pembantu dia ingatkan lagi. Maksud dia, dan orang-orang yang memberikan kemaafan daripada kemasalahan manusia. Maka tuan dia kata, tak apalah, aku maafkan engkau. Kemudian hamba dia kata, wallahu yuhibbul muhsinin. Maksud dia, dan Allah suka orang yang berbuat baik. Maka kata tuan dia, aku merdekakan engkau sekarang. Pandai pembantu dia guna ayat Quran ya, untuk memberi peringatan kepada tuan dia. Ini kisah tauladan lah. Maksud dia, tuan dia tu lunak dengan peringatan. Pertama, pembantu dia datang tertumpahkan air atas hamparan, kena makanan lain. Waktu tuan dia nak marah je, dia kata, wal kaziminal ghaiz. Dia ingatkan tuan dia, orang-orang yang mencegah kemarahan. Tuan dia kata, aku tak ada marah lah. Kemudian pembantu dia sambung, wal'afina 'anin nas, dan orang yang memberi maaf kepada manusia lain. Tuan dia kata, okeylah aku maafkan ya, tak apalah jatuh. Kemudian dia kata apa dia? Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka orang berbuat baik. Maka tuan dia kata, tak apalah aku merdekakan sekarang juga. Ya. Ini contoh kisah-kisah tauladan untuk orang yang lembut hati dia. Bila dengar peringatan Allah tentang jangan marah, cegahlah kemarahan. Dia cuba buang sifat marah. Dengar tentang Allah suka orang yang wal'afina 'anin nas, orang yang memberi maaf kepada manusia lain. Cepat-cepat dia cuba beri maaf. Apa manusia buat salah pada kita, cubalah maafkan.
Janganlah buat salah yang kecil tapi dia kata merangkak cari aku dekat kiamat nanti. Dekat padang mahsyar nanti ya. Padahal dekat padang mahsyar ni dalam surah dalam ayat Quran kan disebutkan bagaimana kita memang tak ingat orang lain dah. Keadaannya huru-hara sampai mak tak ingat ke anak dah. Anak tak ingat mak, suami isteri tak ingat masing-masing, saudara mara tak ingat dah. Masing-masing mengurus perihal masing-masing. Jadi kalau kita memberi maaf, yang kita mampu bagi maaf, maafkanlah. Ya, untuk menjadikan kita ni berakhlak baik, maka sifat-sifat terpuji ni bolehlah kita amalkan. InsyaAllah ya. Pertama tadi kesimpulan dia, janganlah mudah marah. Kemudian yang kedua, buatlah perkara-perkara kebaikan sebanyak mungkin untuk menggantikan akhlak-akhlak yang buruk. Dan saya rasa bila kita menyambut Maulid Rasul, kita biasa mendengar hadis Nabi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Itu Nabi diutuskan kepada masyarakat Arab Jahiliyah. Pada saat itu Arab Jahiliyah dalam keadaan yang mundur sebenarnya. Sebab adanya beberapa praktis yang sangat-sangat dahsyat. Antaranya menanam anak perempuan hidup-hidup. Perempuan dijadikan hamba seksual. Ya, adanya hamba-hamba yang didera, yang dijadikan orang suruhan punya kau-kau dizaliminya. Ya, mereka ada juga sifat yang baik. Contohnya menjaga tetamu. Ya, layan tetamu. Dan mereka menjaga hubungan silaturahim keluarga tu kuat. Tetapi banyak lagi sifat mazmumah sehingga bila Nabi datang, misi utama Nabi ialah menyebarkan, membaiki balik akhlak manusia. Jadi kita umat Islam jangan hanya Islam pada ritual. Baca Quran, solat, orang rasa Islam sangat, balik rumah tengking suami. Ya, suami tak angkat baju di jemuran, dihinanya suami ya. Jadi kena baiki akhlak kita. Setiap orang adalah struggle masing-masing. Ada orang memang jenis tak banyak cakap, kurang dosa bercakap dia. Tapi rupanya dia banyak sangka buruk. Contohlah ya. Dia banyak diam, tapi dalam hati dia banyak sangka buruk kan. Ada orang kita nampak macam banyak dosa je, joyah-joyah mulut banyak kan. Tapi mungkin hati dia tak pernah sangka buruk pada orang. Dia kena baikilah bab banyak cakap, banyak dosa tu. Jadi masing-masing adalah kita punya struggle masing-masing. Tapi selagi mana kita berusaha untuk baiki akhlak, insya-Allah Allah bantulah kita. Yang penting jangan ego. Saya tak suka bila kita ceramah, kita terbayang orang lain. Ni sifat jiran aku, sifat yang kerja sebelah aku. Tak boleh. Ini tak sifat diri kita masing-masing. Ada tak marah aku? Cepat tak aku marah? Macam nak hilang marah? Cool lah sikit ya. Kemudian yang terakhir ya, hadis yang seterusnya, yang terakhir insyaAllah. An Abi Dhar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan wa fi ba'din nusakhi hasanun sahih. Ya, daripada Abu Dhar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja engkau berada dan ikutilah, susulilah kejahatan dengan mengerjakan kebaikan, nescaya menghapuskannya, dan berperangailah kepada manusia dengan perangai yang bagus. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan katanya hadis ini hadis yang hasan. Maka hadis ini kita lihat pertama ya, petunjuk dia seperti biasa bertakwalah kepada Allah. Ulama telah mengkelaskan antara maksud takwa ni menurut penerangan dalam Quran. Pertama, takwa ditakut kepada Allah. Takut yang macam mana? Takut yang menghalang kita daripada buat maksiat. Rasa nak buat nafsu ada, tapi takut pada Allah. Itu takwa. Yang kedua, takwa ini juga maksud dia menjalankan ketaatan dan ibadah secara bersungguh-sungguh. Itu juga maksud takwa. Menjalankan ketaatan dan ibadah dengan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, membersihkan diri daripada maksiat dan dosa. Ini juga ialah antara komponen nak membawa kepada takwa itu tadi.
Itu yang pertama ya. Dan Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini macam famous Bunyinya macam biasa dengar. Itulah kita panggil antara ayat 1000 dinar. Dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Maksud dia, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya ia jadikan baginya satu jalan keluar dan ia kurniakan dia daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi orang bertakwa hidup dia dijamin oleh Allah Ta'ala. Bukan tak ada ujian, ada, tetapi Allah bagi dia kemudahan, ketenangan untuk menghadapi ujian tersebut. Dia tidak sampai hilang pedoman diri. Ujian kita tak boleh minta stop. Sebab ujian tu memang akan ada sampai kita mati. Hakikat yang perlu kita telan. Tetapi bila diuji tu Allah bersama dengan kita dan kita tak hilang pedoman. Dan yang kedua, pedoman daripada hadis tadi, ikutilah kejahatan dengan kebaikan. Rasulullah menyuruh seseorang supaya bertakwa kepada Allah dengan cara memelihara diri daripada sesuatu yang dipandang salah dan berdosa. Biar di mana pun kita berada, tetapi selama kita menjadi manusia, pasti kita akan berbuat salah. Jadi apa maksudnya ikutilah kejahatan dengan kebaikan? Antara maksudnya ialah bila kita dah buat satu dosa ataupun benda yang jahat, benda maksiat, cepat-cepat buat banyak benda baik. Bukan sengaja, bukan kata aku buat dah dosa, nanti aku buat lah, aku sedekah nanti. Contoh aku makan rasuah, tak apa, nanti aku sedekah banyak-banyak. Aku nak buat maksiat ni, tak apa, nanti aku solat taubat, nanti aku buat baik banyak-banyak baca Quran. Tak boleh, bukan boleh dirancang. Maksud dia dosa yang tak sengaja dibuat, terbuat. Maka selepas itu susuli pula dengan kebaikan, maksud dia banyakkan buat baik, banyakkan buat amal kebajikan. Ini firman Allah dalam surah Hud ya, innal hasanati yudhibunas sayyi'at. Sesungguhnya segala kebaikan dapat menghapuskan segala kejahatan. Menurut keterangan kita tengok menurut ayat Quran ini, bila mana kita terbuat satu perkara jahat, perkara maksiat, adanya rasa sebersalah, bagaimana kita nak kita kata cover balik maksiat yang telah kita buat? Selain daripada kita bertaubat, cepat-cepat kita perbanyakkan amal yang soleh. Syarat dia bukanlah dirancang. Aku buat dosa ni, apa aku nak ganti buat baik? Tidak. Tetapi kalau yang tidak sengaja terbuat dosa, Kemudian berperangailah kepada manusia dengan perangai yang baik. Nabi juga mengingatkan kita supaya kita bersabar dengan tingkah laku manusia ketika hidup bermasyarakat. Hidup masyarakat ni kadang-kadang banyak tau. Dia punya cabaran dia. Bukan kadang-kadang, memang banyak. Perangai manusia lain. Kadang-kadang orang kita pelik, tak ada common sense ke dia ni. Contoh. Jadi, selagi kita boleh mampu balas dengan kebaikan, balaslah dengan kebaikan. Kerana dalam hadis Nabi pernah menyebutkan orang yang hidup dalam masyarakat dan dia bersabar dengan kerenah masyarakat, itu lebih baik berbanding orang yang hidup dalam keadaan menyendiri dan menjaga diri sendiri saja. Berada dalam masyarakat dan bersabar dengan kerenah masyarakat, di situ ada ruang pahala yang banyak. Jadi kita kena akur manusia ni mungkin salah satu cara Allah nak uji kita. Jadi kalau jumpa orang yang perangainya menguji kita, janganlah putus asa ataupun terlalu marah. Nak kata tak marah tu bukan manusia dah. Kadang annoying juga kan. Janganlah, tapi jangan sampai hilang pertimbangan. Sebab itulah kita sebutkan bagaimana Nabi ni power tau. Yang Nabi hadapi tu manusia macam-macam ragam ada. Ada daripada bangsa lain pun ada. Dan baginda daripada Mekah, dengan masyarakat jahiliah punya perangai. Di Madinah dengan orang Madinah punya perangai juga. Adalah perangai manusianya, mesti ada perangai yang annoying, betul tak? Tapi macam mana Nabi bersabar? Nabi tak tinggal umat Islam, Nabi biar. Betul, Nabi nak berdakwah, Nabi nak berhalwat di gua ke. Nabi tak biar untuk baca Quran saja, untuk ibadah saja, tidak. Siangnya Nabi bermasyarakat. Malamnya Nabi bermunajat. Ini Nabi manusia sangat holistik. Macam mana baginda boleh sabar orang Arab yang datang ke masjid tu kencing? Orang Arab Badui datang masjid, terkencing lah masjid. Masjid ni mungkin bukan macam kita lah. Mungkin tak ada kapet ni kan. Ada tanah kan. Tapi macam Nabi boleh sabar tu. Bila sahabat nak letung kawan tu, Nabi tahan.
Nabi kata jangan. Macam mana Nabi punya hebat baginda sabar. Sebab itulah selagi mana kita ni nak ikut Nabi, kita kena sabar dengan masyarakat. Kerana itu di antara sunnah Rasulullah. Baginda bergaul dan bersabar dengan masyarakat yang berada di sekeliling baginda. Ya. Jadi mudah-mudahan kita mendapat manfaat insya-Allah. Dan ingat antara benda paling besar timbangannya ialah akhlak yang baik dan mulia. Tolong jangan mudah ikut amarah. Siapa yang rasa diri cepat marah sangat tu boleh dapatkan rawatan. Kerana ia bukan benda yang biasa dan benda yang boleh kita jadikan norma di dalam Islam. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bantu kita. Ambil wuduk, ubah posisi. Kalau tengah berdiri duduk, kalau tengah duduk baring. Ya, antara lain menarik nafas, ya, breathing technique. Dan juga ambil masa supaya kita tidak bersalah kelakuan ketika tengah dirasuk oleh amarah. Jadi sekian sajalah ya. Dan jangan mencarut, bercakap keji buruk. Jangan cakap benda-benda tak elok. Orang kadang-kadang dekat jalan raya tiba-tiba bertukar ada orang lain. Dekat office punya sopan santun. Masuk je naik je pegang je steering jadi orang lain dah ya. Bila orang buat salah dia apa kau driver tak pandai drive. Kadang ada orang dia kat jalan raya dia jadi lain macam itu pun satu hal juga. Sabar. Hon. Hon sikit sudahlah bagi peringatan kan. Jadi jangan ikut amarah. Ada juga orang mati dekat jalan bukan sebab accident tau. Tapi sebab bergaduh. Kita panggil road rash. Kemarahan di atas jalan raya. Kenapa? Amarah. Kenapa Habil Qabil membunuh? Kenapa saudara mara itu bergaduh? Juga kerana amarah. Jadi jaga-jagalah ya. Benda ni ada dalam diri kita. Tapi kita kena kawal insyaAllah. Jadi saya sampai di sini saja. Saya mohon maaf jika ada sebarang kekurangan. Mudah-mudahan dapatlah diamalkan serba sedikit apa yang telah kita kongsikan hari ini. Wallahu'alam. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita solat terus boleh tak? Sebab saya